Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ambil masa sikit tadi untuk tukar slide-nya. Beberapa perubahan saya dah buat malam tadi dan kita tukar file untuk kita sambung tajuk seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu mengeluarkan zakat fitrah. Wajib setelah terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Akhir bulan Ramadan tu, sepanjang itulah akhir Ramadan. Bila akhir Ramadan maksudnya masuk malam raya itulah wajib ya untuk kita bayar zakat. Sunat selepas sembahyang subuh sehingga imam hendak mendirikan sembahyang sunat hari raya. Cuma pengalaman ayah saya sebagai amil ya, beliau tak buka. Maksudnya lepas subuh beliau tak nak lagi. Sebab agak sibuk untuk mendirikan solat, mengimami solat, khutbah dan sebagainya. Yang harus bermula daripada 1 Ramadan. Inilah yang selalu dibuat di Malaysia kita ni. Akan ada amil-amil yang buka kaunter di pasar-pasar, shopping kompleks, ya, di surau masjid. Ya. Ini bagus juga, Alhamdulillah. Yang paling bagusnya ialah malam tu. Di malam tu, di mana kita berada? Contoh, kita duduk di Sabah. Lalu, kita balik Kedah contohnya. Malam tu kita ada di Kok Diang. Kita bayar di Kok Diang. Hak tu paling bagus. Tang mana kita berada waktu malam, tang tu kita bayar. Hak tu paling bagus sekali. Tu nak. Makruh setelah sembahyang hari raya sehingga terbenam matahari hari raya. Haram setelah terbenam matahari hari raya. Tu nak. Membayar zakat dengan duit. Ini jadi suatu perbahasan ulama. Sebab dalam mazhab kita Syafi'i tak boleh duit. Duit tu mablag tu dalam mazhab Hanafi. Lagu mana? Membayar zakat fitrah dengan duit seperti yang diamaikan di dalam negara kita Malaysia dan di tempat-tempat lain adalah kerana mengikut mazhab Hanafi. Alhamdulillah paling kurang ada mazhab yang membolehkan. Mengikut Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, zakat fitrah boleh dikeluarkan dalam bentuk wang sesuai dengan harga gandum seberat 3.5 kilogram. Dalam mazhab Syafi'i, zakat fitrah pada asalnya tidak boleh ditukar dengan duit mengikut harga beras. Walau bagaimanapun ada qaul pendapat yang memperbolehkannya, iaitu pendapat Imam Al-Bulqini. Dan pendapat ini boleh diikut. Ya? Baik. Jadi kita bayarlah ni ikut cara mazhab Hanafi, kecuali di tempat Kedah masih ada lagi nah. Kita bayar dengan harga, bayar dengan beras ada lagi. Asnaf zakat tak ada dalam kitab Safinatun Najah, tapi nak melengkapkan kita tambah. Yang tambah saya tak baca yang Arab nah, saya baca terjemahan saja. Nak tengok tambahan dia tang mana? Pi dekat Matan Ibn Abi Syuja'. Baik, dan zakat diberikan asnaf yang 8 yang telah disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah diberikan kepada al-fuqara, orang fakir, wal masakin, orang miskin, wal amilina 'alaiha, para amil yang berurusan dengannya, yang bertugas untuk terima zakat kita itulah nah. Orang yang dilembutkan, wal muallafata qulubuhum, orang yang dilembutkan hati mereka kerana baru memeluk Islam yang disebut muallaf. Hamba sahaya yang sedang berikhtiar menebus dirinya untuk menjadi orang yang merdeka. Hamba mukatab nama dia. Orang yang mempunyai hutang, wal gharimin 'alaiha, wal gharimin, orang yang mempunyai hutang atas tujuan agama yang disebut gharimin. Orang yang berperang, wa fi sabilillah, orang yang berperang untuk agama Allah tanpa gaji daripada pemerintah. Musafir wa ibnus sabil, musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang disebut ibnu sabil. Dan kepada sesiapa sahaja yang didapat dari mereka ini yang boleh diberikan zakat tersebut, apabila tidak semua golongan ini boleh dijumpa, dan tidak boleh kurang daripada 3 orang untuk setiap golongan kecuali amil, kerana amil hanya boleh seorang saja. Ya. Kalau tak ada orang fakir, orang miskin pula tak ada orang miskin, orang amil pula tak ada amil, orang muallaf pula. Di Malaysia kita semua ni ada. Ya. Baik, secara ringkas dia, fakir,
miskin, amil, muallaf, hamba sahaya yang sedang berikhtiar menebus dirinya untuk menjadi orang yang merdeka, orang yang mempunyai hutang, gharimin, musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan, ibnu sabil, orang yang berperang untuk agama Allah tanpa gaji daripada pemerintah. Baik. Orang fakir dengan miskin ni dia hampir-hampir sama. Untuk buat satu kita buat satu perbandingan mudah ya. Contoh, keluarga fakir sebelah kanan saya, miskin saya. Nah, orang fakir ni dia perlu RM10. Contoh ni kita boleh kiaskan lagi. Perlu RM10 untuk dia dan keluarganya boleh survive hari itu. Dia pun pergi kerja, cari duit dan sebagainya. Dia pun dapatlah duit tu. Tapi tak lepas setengah. 5. Dia dapatlah RM5 lah. Tapi tak lepas RM5, RM4, RM3. Itu namanya fakir. Orang miskin, supaya mudah, dia perlu RM10 untuk keluarga dia. Dia pun pergi kerja dan sebagainya. Dia lepas RM5 tu. Tapi tak lepas 10. Dia dapatlah hari tu RM5 ke, RM6, RM7, hatta RM9 sekalipun. Tapi tak lepas 10. Itu maksudnya orang miskin. Ini qiyas saja ni. Ini qiyas saja ya. Kita nak tengok bahawa fakir itu lebih memalukan daripada miskin. Baik. Ada, kerana ini tambahan, saya tak baca Arab dan ada 5 orang yang tidak, 5 golongan maksudnya, yang tidak boleh zakat diberikan kepada mereka. Pertama, orang kaya dengan harta dan usahanya, apabila hasil usahanya itu cukup untuk keperluannya, tak boleh bagi. Yang kedua, hamba sahaya. Yang ketiga, keturunan. Kenapa tak boleh bagi hamba sahaya? Sebab dia dijaga oleh tuan dia. Cukuplah untuk dia jaga tuan dia tu. Keturunan Bani Hashim. Keturunan Bani Muttalib. Ini keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Orang kafir atau orang musyrik. Dan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan orang yang memberi zakat kepada mereka. Termasuklah kedua orang tua, ayah dan ibu, isteri, anak kecil dan lain-lain. Tak boleh kita bagi zakat kat mereka. Pasal mereka kita yang tanggung. Tidak boleh zakat itu diberikan kepada mereka. Siapa? Ayah, ibu, isteri, anak kecil. Pasal kita yang tanggung mereka. Tak boleh bagi lagi kat mereka. Tak boleh. Walaupun ayah ibu miskin, tak boleh. Walaupun isteri miskin, anak kita sendiri miskin. Pasal kita pun miskin. Tak boleh bagi. Tengoklah. Tidak boleh zakat itu diberikan kepada mereka atas nama fakir dan miskin. Tapi mereka boleh diberi zakat atas nama gharimin, orang yang berhutang. Atau fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Itu je boleh dia. Ya, bismil fuqara wal masakin tak boleh. Samalah juga dengan anak yatim. Anak yatim tak boleh bagi harta zakat pada mereka. Sebab mereka tidak termasuk asnaf zakat yang 8 itu. Anak-anak yatim. Kalau kita nak bagi mereka atas nama anak yatim, tak boleh. Sebab tak termasuk di dalam senarai 8 asnaf. Tapi kalau kita nak bagi dia atas nama fakir ataupun miskin, boleh. Anak yatim tadi tu dia fakir, boleh bagi. Anak yatim tadi tu dia miskin, boleh. Begitu ya. Dia cara untuk kita, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Tafsiran fi sabilillah ni pun dibahaskan ulama. Kita baca apa yang dibahaskan oleh ulama. Para ulama salaf daripada mazhab yang empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ketika menafsirkan fi sabilillah ay al-ghuzzah, iaitu tentera-tentera perang sabil. Mereka saja yang berperang betul-betul di jalan Allah Azza wa Jalla. Ditakdirkan kita berperang. Para askar, para jurid. Itu boleh menerima zakat. Ulama NU, Nahdlatul Ulama dalam Muktamar Nahdlatul Ulama pertama di Surabaya pada 21 Oktober 1926
Mereka mengatakan, menyimpulkan tidak membolehkan hasil zakat digunakan untuk pembinaan masjid, madrasah atau pondok-pondok atas nama fisabilillah. Berdasarkan pendapat Imam Qaffal. Kerana pendapat beliau adalah pendapat yang dhaif. Jadi, pendapat Imam Qaffal ini adalah tidak muktabar menurut jumhur. Sebab Imam Qaffal mengatakan boleh. Mufti Hadramaut juga menyokong pendapat ini, pendapat tidak membolehkannya. Kerana ia dianggap di luar lingkup mazhab yang empat. Maksud kata tak boleh. Mereka tidak membolehkan. Walaupun Imam Al-Qaffal membolehkan. Ini satu pendapat. Kemudian pada tahun berapa? 1926 lama dah. Keputusan Bahthul Masail PWNU. Saya tak ada nak tengok apa maksud P tu, Nahdlatul Ulama di belakang tu ya. DPP Pondok Pesantren An-Nur Tagal Rejo Nganjuk tahun 1981, PPAI Ketapang Malang 1987 dan di Pondok Pesantren Langitan Tuban 1988 membuat kesimpulan. Satu, tidak dibolehkan sebab merujuk kepada keputusan Muktamar 1986 yang kita baca tadi tu. Yang kedua, dibolehkan berdasarkan pendapat Imam Qaffal. Satu, tambah lagi, Syekh Muhammad Ali Al-Maliki, seorang alim besar yang dipanggil sebagai Sibawai. Zamanihi wasakaki awanihi, alim. Beliau ini di Makkah. Beliau adalah guru kepada Pak Da'i Makkah yang alim sifat 20 itu. Beliau, Masya Allah, dihormati pendapatnya dan para ulama lain. Pendapat membolehkan ini juga disokong oleh Syekh Hasanain Makhluf, ni seorang ulama besar yang sangat dihormati di Universiti Al-Azhar dan ulama muasirin Mesir. Jadi kesimpulannya, bolehlah kita guna pendapat yang membolehkan. Jadi bolehlah zakat dibagikan pada masjid, madrasah, pondok-pondok, pesantren ya, atas dasar fi sabilillah, ikut pendapat Imam Al-Qaffal. Itu atas nama fi sabilillah. Jadi jelas tuan-tuan. Jadi pertama sekali memang tak boleh. Tapi pendapat kedua oleh ulama-ulama yang muasirin, yang terkini, antara yang alim, sangat alim, Syekh Hasanain Makhluf ni, Allah, itu sangat alim sekali, diakui oleh ulama-ulama besar yang lain. Jadi kalau ditanya, pendapatnya ada dua. Satu yang membolehkan, satu tidak membolehkan. Jadi kalau lihat keadaan semasa ini, tak mengapalah, kita boleh guna pendapat yang kedua. Supaya madrasah-madrasah, pondok-pondok ya boleh dibantu dengan duit zakat tadi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah masuk tajuk yang terakhir dalam Safinatun Najah, iaitu tajuk bab puasa. InsyaAllah kita akan teruskan ya. Ada dalam setengah jam lagi. Tapi perlu juga kita berehat sikit lagi. Untuk 5 minit ya, rehat begitu saja. Saya akan ada dekat sini menunggu 5 minit. Baik hadirin, kita khatamkan dulu dalam pukul 4, 5 minit. Pukul 4, 5 minit kita berhenti. Pukul 4.10 terus kita mula. Saya akan ada dekat sini 4.10 terus kita mula sampai pukul 4.30. Ya, boleh ya? InsyaAllah. Petang-petang ni nak kena susun sedikit macam tu sebab challenging petang-petang sebegini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Inilah tajuk yang terakhir dalam kitab Safinatun Najah. Tajuk tentang haji itu tambahan oleh arif ulama. Kalau kita dah khatam tajuk puasa ni pun, alhamdulillah. Sebab itulah tajuk yang hanya ada di dalam kitab Safinatun Najah yang asal. Ya. Adapun tajuk haji itu tambahan daripada sebahagian ulama. Baik, mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bab puasa ya. Keadaan yang mewajibkan puasa Ramadan. Macam mana kita ni kena puasa Ramadan? Faslun. Yajibu sawmu Ramadana bi ahadi umurin khamsatin. Ahaduha
bikamali sya'bana 30 yawman wa thaniha birru'yatil hilali fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan wa thalithuha bithubutihi fi haqqi man lam yarahu bi'adli syahadatin wa rabi'uha bi ikhbari adli riwayatin mawthuqin bihi sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu am la aw ghairi mawthuqin bih in waqa'a fil qalbi sidquhu wa khamisuha bi dhanni dukhuli ramadhan bil ijtihad fi man ishtabaha alaihi dhalik. Baik. Wajib berpuasa Ramadan dengan salah satu daripada 5 perkara berikut. Salah satunya. 1. Cukup 30 hari bulan Sya'ban. Dah cukup 30 Sya'ban. Puasa dah kita. Sebab tidak ada 31 hari untuk Sya'ban. Melihat anak bulan bagi orang yang melihatnya sendiri dengan mata kasar ni. Walaupun dia seorang yang fasik tapi dia lihat. Dia tu yang wajib. Dia tu yang wajib berpuasa. Kalau dia nak seorang lain belum tentu sebab dia kena pergi jumpa qadi dulu. Qadi akan tengok orang ni fiqah tak fiqah, ya. 3. Tapi dia yang melihat dia wajib berpuasa. Yakin tentang adanya anak bulan tersebut bagi orang yang tidak melihatnya. Kenapa? Kerana mengikut persaksian perkhabaran orang yang menyampaikan berita itu adalah adil. Contoh Tuan Imam datang jumpa kita, Imam ni adil, tak pernah bohong Tuan Imam ni. Tadi kan saya tengoklah anak bulan Ramadan, wajib kita yang dengar ni, kita ikut. Sebab dia orang yang adil. Tuan Imam orang bagus, ya. Yang keempat, melalui berita atau riwayat yang disampaikan oleh seorang yang adil yang boleh dipercayai. Sama ada timbul dalam hati orang yang menerima berita itu, sama ada orang yang menyampaikannya benar ke tak. Lebih kurang macam tadi juga. Disampaikan pada kita, dia adil. Tapi hati kita ni terima ke tak? Kita kena terima. Pasal dia orang adil. Atau berita itu datang daripada orang yang tidak boleh dipercayai, fasik. Tetapi dalam hati orang yang menerima berita itu, orang itu benar. Macam tu pula. Dia walaupun dia lok-lak, tapi dalam bab ni dia kemah. Sebab tengok bulan ni dia kemah. Kita bolehlah berpuasa ikut dia. Merasa zan ragu-ragu masuknya Ramadan dengan cara berijtihad, bagi orang yang ragu-ragu tentangnya. Tak tahu masuk tak masuk. Tapi rasa ijtihad dia masuk. Dia tu kena berpuasa. Baik. Cara penentuan awal bulan Ramadan. Dengan 2 cara. 1 ru'yah. 1 lagi hisab. Ru'yah lihat anak bulan. Melihat anak bulan pada hari ke-29 Sya'ban. Jika nampak, esok puasa. Kalau tidak, fa in ghumma alaikum fa akmilul iddah. Kalau tak puasalah. Cukupkan Sya'ban 30 Sya'ban. Baik. Yang kedua, hisab, hitung pakai falak, kalender. Proses ru'yah dibuat pada 29 Sya'ban. Sama, ya. Dia kena ru'yah dulu baru hisab. Tak boleh terus hisab. Jika anak bulan tidak nampak, bulan Sya'ban digenapkan 30 hari. Hari berikutnya adalah 1 Ramadan. Itu hisab namanya. Kalau kita senang je. Kita dengar sahajalah pengumuman oleh penyimpan Maha Besar Raja-Raja Melayu. Baik. Tanda masuk bulan Ramadan. Salah satunya yang tadi tu. Yang tadi tu, kita buat rumusan begini. Ada 2. Untuk umum, semua orang, dan untuk individu. Baik, kita tengok untuk individu dulu. Baru kita tengok yang umum. Individu, dia melihat hilal walaupun dia fasik. Dia sendiri tu wajib berpuasa. 2. Dia, individu ni, kita ni, mendapat berita hilal yang anak bulan tu dilihat. Siapa yang bawa tu? 1. Pembawa berita yang fiqah. Yang bawa ni orang bagus. Syekh orang ini. Wajib berpuasa sama ada yang mendapat berita percaya atau tidak. Wajib kita puasa. Kenapa? Sebab orang itu orang baik, orang fiqah. Orang juh dia tu. Tapi pembawa berita bukan fiqah. Dia tak fiqah, dia lok-lak. Tapi ni tidak wajib berpuasa. Kita tak wajib sebab dia lok-lak. Tapi kalau yang mendapat berita ni percaya, kita percaya walaupun dia lok-lak dalam bab lain, tapi bab bintang ni dia kemah. Bab bulan ni dia kemah, kita juga wajib berpuasa. Ni untuk individu.
Yang ketiga, tahu masuk Ramadan dengan ijtihad. Contoh, mendengar bunyi beduk. Di kampung ada lagi, kampung kami ada lagi beduk. Bunyi meriam bagi sebahagian negara yang lain. Itu untuk individu, wajiblah kita berpuasa. Ya. Baik, mari kita lihat secara kolektif. Untuk semua orang umum, bulan Ramadan telah ditetapkan di hadapan qadi. Yang mana Sya'ban cukup 30 hari. Ataupun seorang adil bersaksi di hadapan qadi bahawa dia melihat hilal Ramadan. Orang tadi tu mesti lelaki, merdeka, rasyid. Rasyid ni pintar. Dia jaga maruah dirinya, punya ingatan yang baik, boleh bercakap, boleh mendengar, boleh melihat, tidak pernah melakukan dosa besar, tidak selalu melakukan dosa kecil atau melakukan dosa kecil tapi taatnya lebih banyak. Jadi kita ikut sahajalah apa yang diumumkan oleh qadi. Jadi saksi ni tadi bagi tahu qadi, saya lihat begini. Qadi pun perhati tengok, ada tak kriteria yang 10 ini. Kalau qadi puas hati, qadi yang akan umumkan. Dia akan umumkan ya. Kemudian penyimpan mahu besar pula lah yang akan umumkan. Hadirin, kita rehat dahulu 5 minit ya. Silakan, kita akan masuk syab pukul 4:10 insya-Allah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.